A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sekali lagi kita dapat alhamdulillah bersama-sama dalam sesi memahami muka surat, muka isi konten daripada muka surat Al-Quran yang akan kita bacakan pada pagi ini, insya-Allah. Pagi ini kita akan baca muka surat 361 daripada surah Al-Furqan, ayat yang ke-12. Jadi kalau ikutnya kita pada hari ini adalah pada muka surat yang ketiga daripada surah Al-Furqan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa surah Furqan ni dia mengandungi 3 tema besar ataupun 3 cerita besar yang kita akan lihat dia seolah-olahnya akan berulanglah mengikut tema yang tersebut. Yang pertama sekali ialah kita ingatkan balik, iaitu tema yang pertama ialah berkenaan dengan pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik yang menentang Islam, yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut. Dan kita akan tengok bahawa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ini, bahawa poin itu ataupun perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang sama yang diulang-ulangkan oleh orang-orang kafir, cuma mungkin bentuk dia agak berbeza sedikit, tetapi poin dia sama, iaitu mereka ini mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di zaman Nabi, dan kemudian mereka ini akan menentang pendakwah-pendakwah ataupun memberikan poin-poin yang sama yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Jadi seperti ianya diulang-ulangkan, iaitu yang pertama pendustaan mereka, poin-poin mereka yang menentang, yang menidakkan apa yang dikatakan oleh pendakwah-pendakwah Islam. Itu yang pertamalah. Yang kedua ialah balasan-balasan yang Allah Taala sebutkan terhadap mereka ini. Jadi Allah Taala ulangkan bentuk beberapa cerita-cerita, Allah sebutkan beberapa perkara-perkara yang akan berlaku kepada mereka kerana tindakan mereka yang mendustakan Al-Quran ataupun mendustakan perkara-perkara yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah tersebut. Kemudian yang ketiga kita akan tengok juga ialah yang kita panggil sebagai tasliyah. Tasliyah ni ialah hiburan, ataupun kita boleh katakan perkara-perkara yang akan menyenangkan, menenangkan, menyenangkan, memberi kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pendakwah-pendakwah. Kenapa? Kerana apabila pendustaan itu berlaku kepada Nabi, apabila mereka ni menidakkan Rasulullah, maka yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan-balasan, tetapi Allah Taala juga menyebutkan hiburan-hiburan yang boleh menggembirakan. Jadi oleh kerana itulah maka apa yang ada di dalam surah Al-Furqan yang kita baca sekarang ini sebenarnya ia sangat-sangat terkena, sangat-sangat mengenai, sangat-sangat sepatutnya akan menyentuh secara direct apa yang sedang dihadapi oleh para pendakwah Islam pada hari ini. Jadi mereka menyampaikan Islam, jadi kemungkinan ada orang yang akan menidakkan, menolak, mengatakan bahawa apa yang mereka katakan itu, apa yang mereka sampaikan itu adalah tidak betul dan sebagainya. Jadi Allah SWT ceritakan balasan-balasan yang akan terkena kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala memberi hiburan. Jadi hiburan itu juga akan insya-Allah, jika sekiranya kita ini adalah orang yang menyampaikan Islam, maka hiburan itu akan insya-Allah juga akan menghiburkan kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan pembacaan pada ayat 12 daripada surah Al-Furqan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini dimulakan oleh Allah Ta'ala dengan menyebutkan, iaitu cerita apa yang akan berlaku di hari akhirat nanti, iaitu di hari akhirat nanti
orang-orang yang tidak beriman ini, orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang penjenayah ini, penjenayah kerana mereka ini menolak Islam, maka mereka ini akan dibawa ke neraka. Jadi dalam perjalanan daripada jauh lagi, pada ketika itu mereka sami'u laha, jadi mereka ini sudah dapat mendengar apa? Mendengar suara neraka tersebut. Jadi maknanya neraka itu berbunyi sangat kuat, dan disebutkan oleh ulama-ulama tafsir bahawa mereka berbunyi sangat kuat tu kerana mereka sangat-sangat menunggu dan lapar nak makan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam mereka itu. Jadi sebab itulah disebut iza ra'athum, iaitu apabila neraka melihat mereka daripada jauh, mim makanin ba'idin. Jadi sami'u laha, jadi dengarlah bagi mereka itu taghayyuzan wa zafira. Taghayyuzan ini ialah marah, daripada ghaiz ni maknanya marah, kedengaran suara marah, dan juga zafira. Zafira ini artinya asalnya ialah perkataan yang kita kata iaitu suara nafas yang berbunyi dengan kuatnya, yang asalnya adalah untuk menunjukkan kepada seseorang yang sangat penat, minat ta'bi, iaitu tardidun nafsi min syiddatil ghammi wat ta'bi. Suara yang sangat kuat, nafas yang sangat kuat ketika orang yang sangat penat. Jadi itu zafira. Jadi kalau kita boleh katakan orang yang mendengus-dengus ke dan juga marah ke, jadi itu adalah taghayyuzan wa zafira. Jadi itu yang pertama lah, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan menggambarkan bentuk yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Kemudian Allah Taala sebutkan ayat yang ke-13, wa iza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'au hunalika subura, iaitu dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit dalam neraka itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dahlah neraka itu, kemudian kenapa disebutkan perkataan iaitu makanan dayyiqa, artinya di dalam syurga, dalam neraka itu mereka itu dicampakkan ke dalam tempat yang sempit. Adakah neraka itu sempit? Tetapi ulama-ulama tidak mengatakan bahawa neraka itu sempit, tetapi diberi gambaran sempit kerana sempit itu untuk menggambarkan bahawa mereka itu tidak boleh lari daripada tempat tersebut. Jadi maknanya terperosok lah, kita katakan kalau apabila jatuh terperosok dalam tu, terperosok bila tempat sempit, maka tak ada tempat lagi untuk lari. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gambaran yang kedua ialah muqarranina. Muqarrani itu artinya ialah terikat. Terikat itu ialah sama ada terikat sebagaimana kita pada hari ini kan, kalau kita ni ditangkap ke oleh polis, kita akan digari kan. Jadi digari itu, maka itu adalah terikat. Terikat artinya kat sini disebutkan oleh setengah ulama, tangan tu diletakkan ke belakang dan diikat, dan mereka ni tak boleh lari, mereka ni tak boleh nak buat apa-apa lagi. Yang kedua, ada pendapat tafsir juga mengatakan bahawa terikat kat sini, muqarranin kat sini, muqarranin itu mereka ni diikat kepada syaitan-syaitan yang telah mengajak mereka kepada kejahatan tu. Maknanya terikat lebih daripada seorang lah, tetapi terikat dengan syaitan, iaitu orang lain yang menghasut mereka tu. Jadi muqarrani da'au hunalika subura, dan menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan yang melepaskan mereka daripada azab tu. Itu adalah mengikut terjemahannya. Mengikut penafsirannya ialah disebutkan bahawa mereka anggap bila mereka ini boleh lari itu, mereka boleh dapat satu benda lain, mereka akan dapat melepaskan dirilah kerana dahsyatnya kesakitan yang terkena kepada mereka. Kemudian Allah SWT kata, la tad'ul yawma subura, janganlah kamu meminta pada hari ini, menjerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja. Jangan minta satu saja, mintalah banyak. Sebab apa? Sebab disebutkan perkataan ini, iaitu mintalah banyak ni kerana apa? Akan ada banyak lagi seksaan-seksaan. Maknanya kamu ingat bila minta satu tu, maka kamu akan dapat lepas daripada yang tu. Ini bukan satu, ini sebenarnya sangat banyak azab-azab yang akan terkena. Jadi kalau nak minta semua gitu. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada
kepada orang-orang kafir ni, orang-orang yang menentang Islam ni. Jadi ayat ini ialah ayat 15 sekarang ni. Allah berkata, wahai Muhammad, kul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Jadi itu adalah soalan soalan. Jadi ada dua pendapat kat sini. Ada mengatakan bahawa kul di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada malaikat itu supaya bertanya kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Ada satu pendapat lagi ialah Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Taala supaya bertanya kepada orang-orang kafir setelah dijelaskan ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-13. Jadi setelah Allah Taala ceritakan balasan terhadap orang kafir ni, orang musyrik ni, orang yang tolak agama ni, tolak Islam ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritalah, minta kepada mereka ni fikir sikit. Azalika khairun, adakah tu lebih baik, am jannatul khuldi, ataupun syurga. Jadi maknanya neraka yang macam tadi ke, ataupun syurga yang lebih baik yang disediakan, yang mana syurga ni Allah Taala akan beri kepada orang-orang yang muttaqun. Kanat lahum jazaa'an wa masira, di mana syurga itu adalah akan diberikan kepada orang-orang yang sebagai balasan dan juga tempat yang kekal abadi mereka itu di dalamnya apabila mereka ni masuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, iaitu balasan syurga ni, lahum fiha ma yasha'una khalidina, iaitu sifat dalam syurga. Apa sifat dalam syurga? Allah Taala sebut kat sini, iaitu lahum fiha. Bagi orang muttaqin ni, bagi orang yang bertakwa ni, mereka akan dapat apa? Ma yasha'un, lahun ma yasha'un, mereka nak apa pun boleh. Tak seperti atas dunia ni kan. Atas dunia ni kita nak ni tak boleh, kita nak ni tak boleh kan. Sebab apa? Sebab ialah terhad kan. Allah Taala kadang-kadang tak beri pada kita. Kita nak macam ni tapi tak dapat. Kita nak macam ni tapi tak dapat. Banyak benda tak dapat. Tapi dalam syurga, lahum fiha ma yasha'un. Kemudian tu khalidina, mereka tu kekal dalam tu. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata balasan yang demikian adalah janji yang dijamin oleh Tuhan. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Kalau ikutnya, maksud perkataan di sini ala rabbika tu ialah dalam bahasanya ialah ala rabbika, ke atas Tuhan kamu. Maksudnya ke atas Tuhan kamu ni adalah seolah-olah macam menjadi kewajipanlah kepada Tuhan, menjadi Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri. Tapi kerana Allah Ta'ala ni tidak boleh diwajibkan atau apa-apa, Allah Ta'ala ni tidak menjadi kewajipan ke atas dia, tetapi itu adalah janji Allah Ta'ala yang akan diberikan dan diminta oleh orang-orang mukmin tu. Diminta kat mana? Iaitu seperti mana yang ada disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, seperti Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulik. Jadi itu adalah di antara contohlah kan, doa-doa yang diminta oleh orang-orang mukmin, terutama ketika mereka ini ditolak, dakwah mereka ini ditolak. Jadi itu yang dikatakan mas'ula. Mas'ula tu artinya ialah diminta. Satu benda yang diminta, janji yang diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut lagi dalam ayat 17, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabila. Jadi Allah Taala dalam ayat 17 ni, Allah SWT sebutkan lagi bahawa mereka ni akan dikumpulkan bersama-sama dengan hum wa ma ya'buduna min dunillah. Mereka itu dikumpulkan, Allah Ta'ala mengumpulkan mereka, dan kemudian Allah Ta'ala mengumpulkan juga pada hari itu apa yang mereka sembah. Apa dia yang mereka sembah? Yang disembah oleh orang kafir. Sebagai contohnya, orang Kristian, mereka ni menyembah Nabi Isa contohnya, mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, Maryam adalah isteri dan sebagainya kan. Jadi semua ni adalah dianggap sebagai benda yang disembah oleh mereka-mereka ini. Jadi kalau orang yang menyembah Uzair, maka Allah Ta'ala kalau mereka ni menyembah malaikat, ada yang menyembah malaikat, maka Allah Ta'ala akan bawakan malaikat pada hari itu, dan begitulah seterusnya, apa saja, batu, kayu dan sebagainya. Sedangkan semua benda-benda ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana mereka ni makhluk Allah, mereka ni akan tunduk pada Allah sebenarnya. Kayu akan tunduk pada Allah, batu akan tunduk pada Allah. Semua patung-patung yang dibina tu sebenarnya tu adalah semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari akhirat, Allah Taala bukan hanya mengumpulkan mereka tu, tapi mengumpulkan
benda-benda yang mereka sembah tu. Wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu, jadi Allah Taala akan berkata pada hari itu, a antum adlaltum ibadi haula, kamu ke yang menyesatkan ni. Jadi Allah Taala bertanya kepada Nabi Isa, Allah Taala bertanya kepada Uzair, Allah Taala bertanya kepada malaikat, kamu ke yang sesatkan mereka ni? Jadi mereka akan jawab apa nanti kita akan tengok. Tetapi Allah Taala kata, kamu sesatkan ke, atau amdallus sabil, ataupun mereka yang sesat daripada jalan yang betul. Jadi selepas daripada tu, jawapan daripada yang disembah tu akan berkata apa? Nabi Isa akan berkata, Uzair akan berkata, malaikat akan berkata, batu-batu akan berkata, kayu-kayu akan berkata, qalu subhanak. Mereka berkata, subhanak, maha suci engkau ya Tuhan, maka yanbaghi lana an nattakhiza min dunik, tak mungkin, tak layak bagi kami ini untuk mengambil selain daripada kamu sebagai min dunika min aulia, ambil orang lain, ambil sebagai pelindung-pelindung dan jadi sebagaimana yang berlakulah atas dunia, di mana mereka ini, orang-orang kafir ini, orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang manusia yang macam-macam ni, yang menolak Tuhan, menolak Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni mengambil itu semua sebagai aulia. Walakin, tapi Allah Taala mereka ni berkata, walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasuz zikra, iaitu Allah Taala, engkau ya Allah telah memberikan kepada mereka matta'tahum, Allah Taala telah beri kesenangan kepada mereka, wa aba'ahum, dan kemudian ayah-ayah mereka, hatta nasuz zikra, sehingga mereka lupa kepada ajaran kamu. Az-zikra ni ialah peringatan tu ialah setiap nabi-nabi lah, setiap nabi itu datang memberi peringatan, setiap pendakwah memberi peringatan. Jadi semua yang datang tu, orang-orang yang mendakwah manusia kepada Islam tu, mereka ni lah mengingatkan Allah, mengingatkan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka lupa. Kenapa? Jadi disebutkan di sini, di antara sebab yang boleh menyebabkan manusia itu lupa ialah sebab al-mata'. Jadi matta'tahum, kamu beri kesenangan. Bukanlah kerana makna kat sini salah tu salah pada Tuhan, bukan. Tetapi Allah Taala sebutkan dalam Quran ni di sini ialah nak menunjukkan apa, iaitu banyak kesenangan ini akan boleh menjadikan manusia lupa. Jadi kita sebagai manusia pada hari ini, kita kena ingatlah bahawa kadang-kadang kesenangan itu boleh menyebabkan manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu qauman bura, dan mereka itu adalah kaum-kaum yang binasa. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, faqad kazzabukum bima taqulun. Allah kata, maka dikatakan kepada golongan itu, sesungguhnya mereka itu yang kamu puji dan semua itu telah mendustakan dakwaan kamu. Maka Allah Taala berkata kepada orang tadi ni, kamu di atas dunia kamu sembah dia, sekarang ni dia, aku dah bawa datang dia sekarang di akhirat ni, dan mereka telah menolak dakwaan tu. Mereka kata tak, mereka kata apa yang kamu buat tu salah. Jadi faqad kazzabukum, mereka telah mendustakan kamu, iaitu menolak dakwaan seperti kamu dakwa di atas dunia tu. Bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra, oleh kerana itu kamu tak dapat lari daripada azab, dan kamu tak akan dapat pertolongan lagi pada hari ini, pada hari akhirat. Wa may yazlim minkum nuziqhu azaban kabira, siapa yang berlaku zalim di antara kamu, maka Allah Taala akan mengenakan kepada mereka, kami kenakan kepada mereka, iaitu azab yang sangat besar. Kemudian ayat yang terakhir disebutkan kat sini ialah ayat tasliyah, iaitu ayat yang menggembirakan Nabi kita, Nabi SAW, dan juga para pendakwah, para da'i sekalian, iaitu ayat 20 surah Al-Furqan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tuduhan biasa orang-orang kafir, orang-orang yang tolak agama, orang yang tolak Islam, ialah mereka kata bahawa pendakwah, nabi-nabi dan semua-semua ni, mereka semua ni sama macam manusia biasa, tak ada lebihnya. Betul, mereka ni adalah manusia, dan mereka ni, cara tolak mereka ni, mereka kata bahawa apa? Yang pertama sekali ialah innahum la ya'kuluna at-ta'am, mereka ni makan makanan. Jadi mereka nak, kalau boleh, seolah-olahnya nak supaya malaikat tu datang, bukannya manusia.
Sebab ni Muhammad ni manusia. Jadi mereka seolah tak terima. Jadi tu adalah cara-cara saja. Cara mereka ni tak nak. Sebenarnya mereka ni tak nak kepada apa yang diajak. Jadi mereka pun fikirlah apa nak dikatakan lagi kepada pendakwah, kepada orang yang bawa Islam ni. Jadi yang pertama mereka kata bahawa dia ni makan makanan. Artinya kalau malaikat tak makanlah makanan. Kemudian yang kedua, yamshuna fil aswaq. Mereka ni berjalan di pasar. Berjalan di pasar ni artinya ialah mencari rezeki. Kalau ikut penafsiran yang dibuat oleh dalam tafsir Al-Wasit, dia kata mencari rezeki di pasar, iaitu mencari rezeki sebagaimana manusia lain. Jadi mereka nak supaya nabi-nabi, rasul-rasul, pendakwah ni tak cari rezeki, tak kerja, tak buat apa-apa, jadi dapat makanan begitu je, ataupun tak makan langsung sebagaimana malaikat. Jadi mereka nak macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata bahawa ya Muhammad, wahai Muhammad, sebelum daripada kau ni semua rasul-rasul ni semua berjalan di pasar, semua makan makanan. Jadi kau jangan bimbanglah, kau ni tak adalah pelik sangat, kau ni sama juga seperti rasul-rasul yang terdahulu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Itu soalan kat situ Jadi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah Ta'ala sebut sini, kami jadikan sebahagian daripada kamu ke atas sebahagian yang lain menjadi fitnah. Menjadi fitnah ni artinya ialah menjadi cobaan. Jadi Allah Ta'ala coba manusia ni dengan sebahagian yang lain. Jadi kalaulah Allah Ta'ala jadikan semua manusia ni beriman, tak jadi masalah, maka tak adalah masalah. Tetapi Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada manusia ni, dia akan menentang manusia itu sendiri. Dia akan menentang agama, dia akan menentang apa yang dibawa oleh manusia. Jadi benda ni adalah biasa saja, lumrah. Jadi persoalannya satu saja, Allah Ta'ala nak tengok, ya, atas birun, adakah kamu boleh bersabar? Jadi kita jawablah, insya-Allah kita boleh bersabar, insya-Allah. Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhan kamu ini maha melihat apa yang berlaku. Jadi setakat itulah saja untuk hari ini. Untuk kali ini kita insya-Allah memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat beramal dengan apa yang telah kita baca, kita dengar pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.